Selepas daripada ulang kaji, kita akan memulakan perkongsian tajwid yang ketiga. Okey, sebelum kita mula, saya nak maklum dekat tuan-puan cara saya punya kelas. Saya akan bertanya 5 soalan. Selepas kita bertanya 5 soalan, tuan-puan boleh jawab. Kemudian kita akan mulakan sesi pengajian tajwid pada kelas yang berikutnya. Tajuk yang berikutnya, insya-Allah. Okey, semua dah bersedia untuk memulakan perkongsian tajuk kita pada pagi ni? Cuba respon sikit, nak tengok berapa ramai yang dah bersedia pagi-pagi ni kan. InsyaAllah Ustaz. Sedia Ustaz. Okey, terima kasih. Baik, soalan yang pertama. Okey. Tuan-puan boleh respon ataupun boleh tulis di ruangan komen. Dua-dua keadaan boleh. Okey, pertamanya berkaitan dengan pembelajaran yang kita telah pun laksanakan. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan tajwid? Apa nak jawab? Silakan. Apakah yang dimaksudkan dengan tajwid? Assalamualaikum Ustaz. Memperelokkan bacaan. Assalamualaikum. Puan Asimah memperelokkan bacaan. Okey, bagus. Terima kasih. Elokkan bacaan, indahkan bacaan. Okey, bagus. Baik. Jawapannya tepat sekali. Alhamdulillah. Tahsinul qiraah. Elokkan bacaan. Okey, terima kasih. Soalan kedua. Alif waw ya yang tidak berbaris. Apakah hukum yang melibatkan formula alif waw ya yang tidak berbaris? Mad asli Ustaz. Mat asli. asli. Okey, terima kasih. Mat Yang- asli atau mat tabi'i. Mat asli atau mat tabi'i. Baik, terima kasih. Yang ketiga, sebutkan 2 jenis kesalahan dalam Al-Quran. Lahnu jali dan lahnu qafi. Al-jali. Lahnun jali dan lahnul khafi. Baik, terima kasih. Lahnun jali tu kalau bahasa Melayu kita sebut sebagai apa? Kesalahan yang jelas. Kesalahan yang jelas. Lahnul khafi. Kesalahan yang tersembunyi. Kesalahan yang tersembunyi. Baik, terima kasih respon yang diberikan. Soalan yang keempat, hukum apakah yang panjangnya ada 3, 2, 4 atau 6 harakat? Setakat ini kita dah belajar dulu Ma'arif disukun. Ma'arif Harif disukun. Baik. Sila sebutkan 3 step macam mana nak mengenali ma'arif disukun. Alif wawiyah tidak berbaris. Baik, Diapit dengan 2 huruf berbaris. baik. Di hujung ayat atau diwakafkan bacaannya. Baik, terima kasih Puan Sarifah. Alhamdulillah, berikan tepukan dekat diri sendiri semua. Alhamdulillah, masih ingat lagi kita punya sesi pembelajaran yang lalu. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah hari ini kita akan masuk tajuk yang ketiga. Okey, ini cara Ustaz mengajar supaya apa yang kita dah pun pelajari pada sesi lepas tidak hilang. Dan mungkin ada di kalangan tuan-puan yang baru masuk pertama kali. Jadi kita dapatlah sekali ilmu yang sama. InsyaAllah. Ada tak hari ni yang pertama kali baru masuk kelas tajwid? Ada? Dah ada 3 kali. Okey, baik. Hari ini kita akan masuk tajuk yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberikan untuk hukum tajwid hari ini dipanggil sebagai mad wajib muttasil. Mad
wajib muttasil. Okay, saya cuba share screen kalau dapat. Mad wajib muttasil. Okay, mad wajib muttasil. Okay, saya screen baru lah, senang sikit. Okay, mad wajib muttasil. Sekejap. Okay, siapa tahu mad wajib muttasil ni apa? Masing-masing dah pandai kan? Siapa tahu mad wajib ni apa? Wajib muttasil ni. Apa bertemu apa ni? Sebelum saya tulis, mungkin ada yang nak kongsi dulu. InsyaAllah. Ada? Okay, Huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Baik, terima kasih Puan Asmah Yunus. Okey, saya kongsikan semula. Okey, mat wajib muttasil. Saya tulis di papan skrin. Nampak tak? Saya share skrin. Nampak Nampak. Okey, terima kasih respon berikan. Mat wajib muttasil. Okey. Bagi mereka yang mungkin pertama kali dengar mat wajib muttasil, dia akan jadi macam takut sikit sebab panjang. Okey, saya jelaskan secara ringkas. Mat wajib muttasil. Mat yang padanya wajib untuk muttasil. Apa maksud muttasil? Muttasil maksudnya adalah bersambung. Dia mengambil daripada kalimah asal tasala, wassal, bersambung. Apakah yang bersambung? Ustaz bawakan 3 formula juga. Macam sebelum ni kita bawakan formula juga. Kat atas ni dah ada dah. Okey, formula dia punya step dia begini. Ini takrifnya tapi Ustaz pecahkanlah kepada 3 bahagian supaya kita senang untuk faham. Wajib muttasil melibatkan pertamanya adalah alif, waw dan juga ya. Berombak. Okey, ni step pertama. Alif, waw dan ya berombak. Yang kedua, alif, waw, ya berombak. Yang kedua, mestilah bertemu. Mestilah bertemu dengan hamzah. Okay, mestilah bertemu dengan huruf hamzah. Kemudian yang ketiga, dalam satu kalimah. Okey. Cukup 3 syarat ini maka sahihlah dia mat wajib muttasil. Cukup 3 syarat ni dia akan menjadi mat wajib muttasil. So macam mana nak cari dalam Quran? Ustaz bawakan satu contoh dulu untuk kita bincangkan. Pertamanya adalah bukan. Okay, ini contoh pertama. Kita bawakan dalam Quran untuk kita tengok sama-sama. Su'a. Su'a. Kemudian kita bawa lagi contoh yang kedua. Boat. Okey. Sebelum kita bagi tahu dia adalah mat wajib muttasil, kita kena pastikan tiga step ni.
Cuba tuan-puan ikut ustaz sama-sama. Sebab ustaz suka kelas yang mana ada dua hala, supaya kita dapat sama-sama manfaat lah. Okey, boleh sebutkan semula pada ustaz, boleh buka mic kejap lah. Untuk kita sebutkan kembali 3 formula mad wajib mutasil. Sama-sama insya-Allah. Apakah dia 3 formula mad wajib mutasil? Silakan sebut. Alif, Alif, wawiyah, wawiyah, berombak, bertemu dengan dalam kalimah. dalam satu kalimah. Respon yang diberi. Asaat. Ya. Betul, Baik. Mami. Su'ah, asa'at. Terima kasih. Baik, kita tengok sama-sama. Bismillah. Yang pertama, alif waw ya berombak. So, kita tengok nanti dalam Quran. Ini contoh yang saya dah bawakan lah. Kita tengok contoh pertama, su'a. Ada tak daripada 3 syarat tu yang terlibat untuk su'a? Ada. Okey, huruf Ada. apa? Huruf apa? Waw berombak dan Berombak bertemu dan hamzah. Hamzah. Dengan Okey, hamzah. mula-mula. Sekejap kita ikut step pertama. Okey, ni step pertama. Waw berombak. 1. Kemudian bertemu dengan huruf hamzah. Ada tak huruf hamzah? Hamzah. Ada. Ada. Okey, ni Alif. step 2. Huruf hamzah. Kemudian bertemu dengan dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah. Oh, 3. Cukup syarat untuk menjadi mak wajib mutasil. Panjang dia berapa harakat mak wajib mutasil? 4 atau 5. Okey, panjang dia adalah 4 atau Kan 5. wakaf 6. Kalau wakaf dia 6. Nanti Isa ajar yang itu satu-satu dulu. Okey, ini secara asasnya dulu. Panjang dia 4 atau 5 harakat. Okey. Baik, kemudian kita berpindah kepada contoh kedua. Al-Bo'at. Al-Bo'at. Baik, untuk Al-Bo'at pula, kita cari juga apakah formula 1, 2, 3. Yang pertama kita jumpa dengan apa? Alif. Alif. Huruf Alif. alif. Huruf mat. Alif. Berombak. Ya, kena sebut tu. Alif Alif berombak. berombak tu sebut. Alif berombak. Berombak. Alif yang berombak. Jumpa dengan Hamzah. Hamzah. dengan huruf hamzah. Kemudian Dalam satu kalimah. betul, duduk dalam satu kalimah. Cukup 3 syarat ni, jadilah dia mad wajib muttasil. Mutasil. Maka panjang kita di berapa harakat? 4 Empat. atau 5. 4. Atau 5. Oh, harakat. Okey, dah selesailah mad wajib muttasil. Dah boleh kita relax lah. Ini sahaja dia punya formula mad wajib muttasil. Tetapi kita akan dapati akan ada kekeliruan waktu kita tengok contoh dalam Quran sebentar lagi. Okey, sebelum tu ada tak nak tanya apa-apa sebelum kita pergi kepada contoh dalam Quran yang lain? Ini contoh mudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Macam mana kita nak tahu dia punya ayat tu satu kalimah ke 2 kalimah, maknanya kita kena tahu makna dia lah Ustaz. Tak perlu tahu makna pun tak apa. Kan? Tapi macam ni soal dia renggang kan, dia macam tak dekat dengan asoat tu kan. Oh, Jadi macam kalau kita saya lah yang tak faham ni, saya ingatkan ini 2 kalimah, macam dua ni kan, dia Cantum. Dia terpisahkan. Okey, baik. Terima kasih Puan Nur Adida. Ya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Kalau mat wajib ni memang wajib baca 4 dan 5 harakat. Kalau mat jaiz tu dia boleh 2 atau 4 atau 6. Jadi mat wajib ni dalam bahasa Melayunya wajib baca 4 harakat dan 5 harakat. Betul ke Ustaz? Terima kasih Tuan Manap, soalan yang menarik.
Baik, ada dua soalan. Okay, Ustaz jawab dulu yang senang dululah. Tuan Manap soalannya. Okey, mak wajib mutasil maksudnya wajib 4 atau 5. Tu silap tu. Okey, mat wajib mutasil membawa maksud mat yang wajib padanya mutasil. Maksudnya huruf mat dengan huruf hamzah kena wajib bersambung dalam satu kalimah. Barulah jadi mat wajib mutasil. Tu maksud dia. Bukan mak wajib, maksudnya mak wajib baca 4-5 bukan. Mak wajib mutasil adalah mat yang wajib bersambung. Apa dia? Bersambung di antara huruf mat dan hamzah mesti duduk dalam satu kalimah. Gitu. Dapat dia Tuan Manap? Okey. Boleh. InsyaAllah. Okey, baik. Ustaz jawab Puan Nur Adida tadi berkaitan dengan macam mana nak cari dalam Quran untuk mak wajib mutasil. Jawapannya adalah kita akan tengok contoh dalam Quran supaya kita tengok secara banyak lagi contoh-contoh lain. Pertamanya, cara nak kita cari dalam Quran tanpa tahu makna adalah kita akan dapati huruf hamzah tersebut dia berseorangan. Contoh, kita tengok dalam ayat ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un. Okey, sawa'un ni cukup tak syarat untuk jadi mak wajib mutasil? Cuba kita masuk. Cukup syaratnya, cukup. Okey, syarat pertama apa dia? Alif. Alif. Alif berombak dulu. Alif bayar berombak. Sambung dengan huruf hamzah. Sambung dengan huruf hamzah. Bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Okey, Tiga-tiga pertama tak ada. alif berombak 1. Kemudian berjumpa dengan huruf hamzah 2. Kemudian yang ketiga dalam satu. Dalam satu kalimah. Okey, tadi Ustaz cakap apa? Huruf hamzah itu mestilah duduk berseorangan. Dan kita sebut tadi kalimah dia dah sempurna dah. Sawaun, dah satu dah. Sawaun. Itu dah jadi satu kalimah. Kemudian kita tengok contoh hamzah tanpa rumah, betul Puan Badriah. Masa nak sebut tu tak jumpa ayat dia. Kita tengok contoh lain, nak bezakan mak wajib tadi dengan hamzah lain. Okey, kita tengok pada ayat ke-9. Ayat ke-9, Ustaz tulis kat sini lah bagi kita nampak. Okay, ayat ke-9 tadi, Ustaz tulis kat sini supaya kita nampak. Illa Habis kelas ni je. anfusahum. Okay, illa anfusahum. Okay, kalimah illa anfusahum. Illa, sekejap, ombak kat sini illa. Ada ombak ada boleh. Okey, baik, kat sini kalau ikut syaratnya jadi tak mawajib mutasil. Alif berombak ada tak alif berombak? Ada tu. Satu. Kemudian bertemu dengan hamzah ada tak hamzah? Ada. Ada. Dua. Kemudian dalam satu kalimah ke dua kalimah ni? Dua kalimah. Ini dua kalimah. Ni mak jais. Okey, ni dua kalimah. Baik. Nak bezakan mak wajib atau mak jaiz secara ringkasnya adalah huruf hamzah ni dia ada alif pula. Maknanya dia dah ada rumah dah. Bila huruf hamzah tu dah ada rumah, maka dah tak jadi dah mak wajib. Dia akan jadi mak jaiz. So kita akan belajar mak jaiz akan datang lah. Saya cuma fokuskan mak wajib dulu. So kat sini ada dua rumah lah. Ni illa satu kalimah, anfusahum satu kalimah. Okey, kita cari lagi contoh lain. Okey, Ustaz akan bawakan beberapa contoh lagi. Contoh lagi ayat 11. Qalu innama. Okey, nampak tak ayat 11 ni? Qalu innama. Okey. Dekat qalu innama ni, cuba perhatikan mula-mula kita jumpa dengan huruf apa? Waw. Waw berombak. Berombak. Nampak kan? Jelas kan? Wow, ada ombak. Okey, waw berombak. Kemudian dijumpa dengan huruf hamzah. Dijumpa Dia dengan ada huruf rumah, ada huruf alif. jumpa dengan huruf hamzah, tapi huruf hamzah tu dia ada rumah dia.
Dia ada Rumah alif alif juga. 2 kali 5. Kemudian dalam 2 2 kali kali 5. So macam itulah cara bezakan dia. Itu bukan mak wajib. Mak Boleh, jaiz. Betul. Okey, tak percaya kita tengok lagi. Contoh lain ayat 13. Ayat 13 yang bawah ni ala innahum humus sufaha'u. Bawah ni ayat 13 yang dah hujung-hujung ni humus sufaha'u. Okey, kita akan dapati Itu mak wajib lah. Supaha'u tu mak wajib. betul, sebab huruf hamzah dia tak Tu ada seorang-seorang dia. Tak ada rumah. tak ada rumah, dia seorang-seorang dia je. Jadilah dia mak wajib. Dapat puan InsyaAllah. Baik. InsyaAllah. Tetapi dia tak habis lagi tadi. Tetapi akan ada ketikanya huruf hamzah dia berseorangan juga tapi jadi mat jaiz. Contohnya macam ayat 14. Silap. Tak, bukan. Dia ada berseorangan, dia akan jadi mak wajib juga. Macam mana? Dia ada rumah, silap. Dia ada rumah tapi dia jadi mak wajib juga. Nanti kalau ada Macam ular ikan lagi, ular. ular ikan ni, tu. ini memang dalam kalimah kan? Ya. Ini senanglah kita nak tengok sebab dia duduk dalam kalimah. Ulaika jadi mak wajib mutasil. Tapi akan ada ketika nanti kita akan dapati ada beberapa contoh lain lah. Tapi tak banyak pun. Kebanyakannya semua hamzah tu berseorangan. Okay. Macam ular dia ada kawan dia. Macam mana? Huruf ular i tu dia ada kawan. Tapi Ulaika tu. dia tu mak wajib juga. Yang mana ulaika ke? Ya. Kalau ulaika senanglah kita nak cari dia jadi mak wajib sebab dia duduk tengah-tengah kan. Ya. Okay, tak ada masalah lah. Yang jadi pening sikit sebab dia duduk kat ujung. Okay, contoh lain kita tengok muka surat sebelah dia, muka surat keempat ayat 19. Au kasaybim minas samai fihi okey. Minas sama jadi mak wajib tak? Jadi mak wajib. Jadi mak wajib. Hamzah duk seorang-seorang dia. Betul. Okey, kita bawakan 3 formula tadi. Formula pertama ada apa? Ada alif berombak. Betul. Alif berombak. Huruf alif mat tu berombak. Mat Hamzah. Dengan huruf hamzah. Hamzah duk seorang dia. Kalimah. Dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah. Okey, settle. Gitulah dia punya penerangan dia. Okey, secara ringkas. Okey, untuk ayat 19 juga cuba kita tengok pada fi azanihim. Tengah-tengah tu yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Kalau tuan-tuan perhatikan dekat fi azanihim kita akan dapati huruf hamzah itu tak ada rumah tapi jadi mat jaiz. Ni boleh juga keliru kalau kita tak faham lah. Okey, tapi kat sini kita akan nampak bahawa fi tu sendiri dah. Fi satu kalimah. Azadihim satu kalimah. Nampak tak? Fi azanihim. Ini keadaan yang tadi. Mak jaiz. Betul. Ini keadaan yang saya sebut tadi. Ada ketikanya huruf hamzah dia tak ada rumah juga. Tapi dia jadi mat jaiz. Inilah contohnya. Fi azanihim. Okey. Dia tak ada rumah tapi dia jadi mat jaiz. Cuma kat sini kita akan dapati memang jelas. Fi azanihim. Dia berbeza. So itu secara ringkas untuk kita faham. Okey, seterusnya kita lagi cari contoh lagi. Walau sya'allah. Okey. Nanti untuk mat jaiz kita akan dapati ada beberapa tempat yang agak keliru sikit lah. Untuk mak wajib ni senang sikit. Macam ya ayuhan. Tak hidang pula dah. Mana ya ayuha ni? Okey, ya ayuha tu nanti. Ya ayuhan nas.
Okey, yang ini dia masuk hukum yang mak jaiz. Minggu depan kita bincangkan. Boleh Okey. Dia atas hukum kan, hukumi kan. Betul. Kita akan belajar minggu depan lah mak jaiz. Hari minggu ni Ustaz nak fokus kepada mak wajib dulu. Okey, setakat tu jelas tak penerangan secara ringkas untuk mak wajib? Semua Ni nak dapat? tanya Ustaz lagi Ustaz. Bina tu pasal dia mak iwat tu jadi mak jaiz, mak wajib nak? Kejap lagi Ustaz pergi kat situ. Yang lain, soalan yang lain ada tak berkaitan dengan mak wajib? Yang pandai janganlah campur. Okay, dapat Okey, kita masuk contoh pula yang seterusnya. Kali ini Ustaz nak minta tuan-puan sama-sama kita cari. Tadi sahabat kita semangat dah tanya siap-siap. Okey, tak apa. Kita cari sama-sama, jom ayat 22. Okey, ayat 22, allazi ja'ala lakumul arda. Ustaz nak minta tuan-puan semua cuba bagi tahu Ustaz ada berapa tempat. Jangan bagi tahu dulu kat mana tempatnya, cuma bagi tahu ada berapa, 1 ke, 2 ke, 3 ke. Dekat ayat 22 ni ada berapa mak wajib mutasil? Cuba kira dulu. Sama binaan. Dua mini sama empat. Empat Ustaz. Empat. Okey. Empat. Depan Ustaz. Semua boleh kira, kemudian bagi tahu pendirian masing-masing. Jangan ikut kawan. Kalau apa kata ada 5, sebut 5 lah. Kalau kata ada 4, sebut 4. Siapa kata ada 4? 2, 3, 4. Saya kata 4. Tengok berapa orang kat tangan. 9. Sama mak. Okey, terima kasih. Yang jawab ada 13, 14. Okay, terima kasih yang respon ada 4. Siapa kata ada 5? Ada 5 ada? Ada? Okey, majoriti jawab 4 Terima kasih respon yang diberikan. Masing-masing jawab 4. Tak ada yang jawab lain. Okey, jom kita bincangkan sama-sama 4 tempat yang tuan-puan sebutkan tadi sebagai mak wajib mutasil. Yang pertama kalimah apa? Sama. Was-sama'a firasyaw was-sama'a. Okey, was-sama'a ni macam mana kita tahu dia mak wajib mutasil? Dia ada huruf mat, huruf alif berombak. Dia hamzah duduk dalam satu kalimah seorang-seorang dia. Okey, baik. Huruf alif berombak jumpa dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Satu, was-sama'a. Yang kedua? Binaan. Kalimah. Bina. Apa bertemu apa di sini? Sama alif. Alif berombak Hamzah. Dalam satu kalimah. dalam satu kalimah. kalimah. Dua. Okey, yang ketiga kat mana? Sama. Sama i pula ni, hanya sama i. Sama Apa bertemu apa sini? Alif berombak hamzah Hamzah. dalam Satu kalimah. Baik, yang keempat. Alif berombak. Alif berombak bertemu hamzah dalam satu kalimah. Okey, bagus. Alhamdulillah. Betul jawapannya. Tahniah tuan-puan. Berikan tepukan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Bagus. Alhamdulillah. Nampak tak? Bila kita dah faham 3 formula tadi. Ingat yang fahamkan 3 formula ni. InsyaAllah tuan-puan boleh dapat cari untuk mak wajib mutasil. Baik. Kita datangkan lagi contoh lain pula. Ayat 23 bawah tadi. Okay, ayat 23 pula. Silakan cari di manakah mak wajib mutasil. Syuhada. Ada aku. Ada berapa tempat? Tempat nak tengok lagi, mau tengok satu. Satu. Satu tu ya kot. Satu tu je. Cuba cek sekali lagi. Satu je. Ada berapa? Satu. Satu je. Confirm Alif berombak bertemu hamzah.
Okey, baik. Kita jumpa ada satu sahaja. Betul lah tu Flat. Ada satu sahaja tempat. Kalimah dia apa kalimah dia? Syuhada. Aku. Aku. Betul. Dah. Syuhada akum. Okey, Dah. syuhada akum ni apa bertemu apa? Alif Alif berombak. berombak bertemu hamzah dalam hamzah. satu kalimah. Satu kalimah. Baik. Bagus. Alhamdulillah. Okey, selesai untuk ayat 23. Baik, seterusnya boleh tak kalau volunteer volunteer lah siapa-siapa yang nak cuba jawab, Ustaz akan datangkan soalan. Kemudian yang lain tutup mic dulu, kita bagi peluang dekat volunteer yang angkat tangan ni untuk cuba cari. Kalau tadi ramai-ramai dia rasa macam kuat, dia macam wah senang nak cari. Tapi kalau seorang-seorang dia akan rasa macam mana hilang, tiba-tiba hilang. Boleh tak? Ada tak volunteer nak cuba jawab? Sila angkat tangan. Ataupun berespon lah. Ada tak? Ataupun Ustaz nak panggil. Kalau Ustaz panggil, sedap sikit. Okey, ada yang angkat tangan ni, ada 4 orang angkat tangan. Ustaz pilih daripada 4 orang yang angkat tangan ni. Puan Salma Awang. Boleh Puan Salma? Ya. Boleh cuba jawab Baik, soalannya begini. Cari mak wajib sahaja. Cari mak wajib sahaja pada muka surat 6 muka surat 6 ayat ke-34. Wa iz qulna lil malaikati isjudu. Yang lain boleh tutup mic dulu. Kita bagi peluang kat Puan Salma. Berapa mak wajib mutasil yang ada pada ayat 34? Silakan. Lil malaikah. Malaikah. Okey. Sajadu. Lil malaikah saja. Confirm. Cuba check sekali lagi. Lil malaikah. Tak ada lah. Satu tu je. Betul Ustaz, betul. Okey, baik. Kawan-kawan lain macam mana? Ada satu je ke ada lebih? Satu je. Ustaz. Satu. Itu saja Okey, berikan tepukan dekat Puan Salma. Alhamdulillah. Bagus Puan Salma. Okey, ada satu saja. Wa ikulna lil malaikati isjudu. Kat sini apa bertemu apa? Itu apa ni? Alif Hamzah. Hamzah. Alif kecil alif kecil Alif kecil. berombak. Bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Betul. Alif kecil berombak, jumpa hamzah dalam satu kalimah. Satu kalimah. Lil malaikati. Terima kasih Puan Salma. Baik, seterusnya ada lagi yang nak cuba jawab, boleh angkat tangan. Ustaz pilih nanti. Puan Latifah. Boleh Puan Latifah? Boleh buka mic? Saya angkat tangan ke? Alamak. Okey, boleh. Tak apa, kita cabar diri Okey. Salah betul tu gak awak proses belajar, insya-Allah. Okey, pada muka surat seterusnya, muka surat 7, pada ayat 39. Ayat 39. Ya. Okey. Ada berapa mak wajib mutasil? Ada satu Ustaz. Ada satu je. Kat mana tu? Ya Bani Ya Bani Israel. Itu ayat 40. Atas dia 39. 39. Okey, 39 tak ada lah Ustaz. Cuba cek sekali lagi. Okey, ada satu dekat ulaika. Confirm ke ada satu? Alif kecil bertemu dengan hamzah. Okey, selain tu ada? Selain tu tak ada. Satu saja Ya.
Okey, baik. Berikan tepukan dekat Puan Latifah. Alhamdulillah. Bagus. Okey, walaupun mengejut, terangkat tangan. Tapi Alhamdulillah dapat jawab dengan cemerlang. Ulaika alif kecil berombak jumpa hamzah dalam satu kalimah. Puan Nur Azian. Boleh Puan Nur Azian? Ya, saya ganti mak saya. Bodoh pun. Ah. Oh, tak ada. Bodoh. Okey, yang lain boleh tutup mic dulu. Kita bagi peluang dekat Puan ni anak Puan Azian ke? Saya panggil Syafiqah je. Puan Syafiqah. Syafiqah. Okey, baik. Okey. Puan Syafiqah. Saya budak sekolah lagi. Panggil Syafiqah je. Baik. Muka surat 8 ayat 49. Silakan. 9. Okey. Muka surat 9 ayat 49. Soal azah. Okey. Betul. Okey, itu satu. Lepas tu abna akum. Betul kan? Okay, itu dua. So wayastahyuna nisaakum. Tiga. Lepas tu wa fi dzalikum bala'u. Tu kan? Salah ke yang tu? Ke betul? Okey, so ada berapa semua? Cuba kira balik. Ada 3. Sekejap. Satu, 2, ada 3 kan? Cuba kira balik macam silap je. Sekejap. Mana tadi? Okay. 1. Ada 2. 2 pula. Saya tak tahulah. 2 ada. Sekejap. Okey. Itu 1 yang ayat atas tu, baris atas tu 1. Al-Ahzab. Baik. 1. Lepas tu. Okey, 2. Lepas tu 3. 3, 4. Okey, 4. Okey, ada 4. Okey, Ya, bagus. Syafiqah umur berapa ni? 16. Umur 16. Dah belajar lah bab ni kan? Dah belajar dah. Idgham bila guna, izahaki, fa'akiki. Okey, bagus. Baik, Tahniah. Kita berikan tepukan dekat kita punya peserta paling muda. Alhamdulillah. Tahniah Syafiqah. Okey, betul jawapannya ada 4 untuk mat wajib mutasil. Okey, mat wajib mutasil di sini ada 4. Su'al azab, abna'akum, nisa'akum dan bala'un. Walaupun soalan yang susah, tapi masya-Allah dapat jawab juga. Bagus. Okey, kita tanya lagi soalan lagi. Siapa nak cuba jawab boleh angkat tangan. Puan Asma Yunus. Yang paling tua lah dalam grup ni. Okey. Boleh Puan? Puan Asma dah pandai. Okey. Kita cuba insya-Allah. Sama-sama kita mengaji. Dalam kawan-kawan kita mencari, kita pun sebenarnya sedang mencari juga contoh. Sama-sama belajar Okey, kejap. Kalau Puan Asma kita kena bagi soalan yang mencabar lah Mencabar tak boleh lah, kontor dia tak ingat. Yang susah. Puan Asma advance dah. Okey. Yang banyak-banyak no. Okey, Puan Asma kita gabungkan 3 boleh? Kita dah belajar 3 kan? Mak asli, mak adili sukun dan juga mak wajib mutasil. Kita gabung 3-3 terus. Boleh Puan Asma? Ada nak ingat ni orang tua-tua ni. Try pergi lah. Boleh, Mak Mas terror. Mak Mas terror, boleh. Nak tegur tak apa lah, putih takut. Mak Mas ada advance. Sekejap Ban lupa orang tu. Okey. Sila buka muka surat 6. Muka surat 6. Ayat 33 sahaja. Okey, sila huraikan 3 hukum kat situ. Ya Adam. Cari sekali mak asli. 1,
Mak asli sama. Tak apalah mak wajib dulu, mak wajib dulu. Mak wajib bagi dulu satu-satu ni selaku orang tua dia campur aduk. Boleh, Bi boleh. asma'ihim dua amba. Oh yang ni tak ada ni. Falamma tu mak jaiz. Bi asma'ihim mak wajib. Alam akul lakum. Ini mak jaiz ustaz tak mau. So ada berapa mak wajib? Mak wajib bi asma'ihim satu. Amba ahum bukan dia pasal dia tak ada tu panjang tu bi asma'ihim dua. Ini mak jaiz. Dua lah dah. Yang tadi tu, yang awal-awal tadi tu, ya Adam tak jadi? Ya Adam tu jadi. Dia tak ada tu. Dia tak ada apa berombak. Tak ada ombak? Oh ya ada ombak. Ya ada. Ya ada ombak. Ya ada ombak. So ada berapa ni? Jadi satu, dua ya. Hari ni bukan dia mak wajib. Pasal dia ada alif badan. Tadi tak ada. Ya tu bukan dia pasal dia ada alif. Okey. Di belakang dia. Okey, so ada dua ke ada tiga ni? Dua. Dua saja. Confirm? Dua huruf yang sama. Dua Ustaz. Dua Dua huruf yang sama. So tadi ya Adam ada jadilah. Ya tu pasal ada alif belakang dia tu. Kalau tak ada dia jadi ya. Okey baik. Terima Nak kasih. tanya pasal mak badal boleh tak? Jadi mak wajib. Okey baik. Terima kasih Puan Asma. Betul jawapannya dua sahaja. Alhamdulillah. Tahniah Puan Asma Yunus. Ni soalan susah. Anak abang Mak Arif di Sukun pun tak? Tak apa. Kita mak wajib dulu. Okey. Terima kasih Puan Asma Yunus. Baik. Tadi Panggil Mak Moh. Mak Moh. Mak Moh. Ya. Ketua Moh lah Mak Moh. Terima kasih. Okey baik. Kita bincangkan Untuk ayat 33 ni tadi, ada juga yang menjawab ada 3. Ada yang jawab 3, ada yang jawab 2. Betul tak? Ada tak yang kata 3 kat sini? Tadi dia cari-cari kan, 3 lah Ustaz. Kenapa jadi 2 je? Okey baik, jawapannya begini Kenapa qala ya Adamu tu tak jadi? Okey, jom kita tengok sama-sama. Qala ya Adamu. Ya Adamu. Okey, tadi Puan Wan Asma kata tak jadi. Tapi mungkin ada yang tertanya-tanya dalam hati, ini bukan Ustaz kata jadi ke? Sebabnya alif tidak berbaris, cukup syarat kalau ikutkan kan. Ya Adam, Ustaz tulis dekat ni. Ya Adam. Ya Adam. Ya Adamu sampai di depan. Ya Adamu. Okey. Ya Adamu, kenapa tak jadi? Pertamanya adalah kat sini ya Adamu ni pertama tadi yang Puan Asma tadi bagi tahulah kerana ada mak badal kat sini. Okey, bagi mereka yang tak tahu lagi mak badal tak apa, jangan risau. Kita tahu ya Adamu ni sebenarnya melibatkan 2 kalimah. Tak potong kat sini. Ya Adamu maksudnya adalah wahai Adam. Jadi Ustaz nak kena tahu makna ke? Yang ini senang. So dan dalam Quran tak banyak. Kat sini melibatkan 2 kalimah. Wahai Adam. Ya adalah wahai Adam. So kat sini dipotong menjadi 2 kalimah. Makna kata huruf mad berombak berjumpa dengan hamzah dalam 2 kalimah. Walaupun dia bercantum, tapi kat sini dia tak jadi mak wajib. Dia jadi mak jaiz. Kita akan belajar minggu depan lah kenapa disebut sebagai mak jaiz. Minggu depan Ustaz akan bagi tahu jawapannya lah. Secara ringkas, ya Adamu jadi mat, tak jadi mak wajib. Kerana di sini adanya 2 kalimah dalam maksud dia wahai Adam. So boleh tengok siap-siap lah, ya Adamu ni adalah mak jaiz bukan mak wajib. Jawapannya minggu depan Ustaz bagi tahu.
Kita terang secara ringkas saja akan menjadi mad jaiz. Okey. Okey, tak jadi mad wajib. Okay, mad jaiz munfasil. Okey, setakat ni dapat Boleh Ya, Adamu? InsyaAllah. Okey. InsyaAllah. Baik, alhamdulillah selesai untuk sesi soal jawab yang pertama, iaitu kita menggabungkan kita mencari mak wajib. Seterusnya suka Ustaz untuk mencari pula. Kali ini kita nak gabungkan tiga-tiga hukum mak wajib, mak asli dan juga mak adil sukun yang telah pun kita pelajari pada sesi yang lepas. Ada tak yang berani-beraninya nak cuba jawab? Ada tak yang nak cuba jawab tiga-tiga hukum, kita gabungkan sekali. Salah tu biasa, insyaAllah. Kita belajar untuk kita mencungkil kita punya kemahiran ataupun kita punya kefahaman lah. Bila kita dah faham, insyaAllah kita pun senang nak cari. Ada tak? Ke nak Ustaz panggil? Kan Ustaz panggil minggu depan tak datang dah. Ustaz panggil ni minggu depan tak mau masuk dah. Okay. Ataupun kita nak jawab sama-sama. Ustaz kalau dah tua. Masuk rogi lah Ustaz nak ajak. Kalau dah tua, aku panggil tak datang lah. Itulah. Rogi lah kita. Dah Ustaz nak main tak kenal Ustaz. Tegak kita ingat sampai mati. Okey, baik. Tak apalah. Untuk pertama kali ni, Ustaz bimbing tuan-puan kita sama-sama cari boleh? Untuk kali pertama kan, masing-masing terkejut dari, ini boleh nanti tiba-tiba nak kena hurai banyak-banyak. Boleh Ustaz. Untuk kali pertama ni, Ustaz bantu dulu Kali pertama ni Ustaz bantu dulu, kemudian nanti kita ambil satu lagi soalan, baru kita sama-sama cari. Okey, ayat 40 ayat 40. Okey, ayat 40 dulu untuk kita cari mad wajib muttasil. Boleh? Kalau ramai-ramai kecoh, tak apa. Untuk pertama kali ni kita ramai-ramai dulu, kemudian nanti dah rasa confident baru kita pilih seorang. Okey, ayat 40 dulu kita cari tiga hukum mak wajib, mak wajib, mak asli dan juga mak arid disukun. Okey, surah mana ya? Ni surah apa tadi ni? Surah Al-Baqarah muka surat 7. Ayat 40 Kalau tengok Quran masing-masing pun boleh. Kalau rasa macam kecil Ustaz tunjuk ni. Okey, jom. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani ada hukum tak? Ada? Mak jahil mufasil. Tak, hukum yang kita belum belajar tak jangan Tak ada. Mad asli. Ya mak asli alif kecil. Itu ada orang. Okey, kemudian Israil ada tak? Iya asli. Mak asli. Muntasil. Wajib. I saja tu mak asli. I saja. Tak jangan ambil. Okey, Israil tak boleh. Israil ada tak hukum yang kita dah belajar? Guru. Muntasil. Mad wajib muntasil. Betul. Israil jadi mak wajib mutasil Muntasil. Alif berombak jumpa hamzah dalam satu kalimah Isra jadi mak wajib mutasil. Okey, kemudian ila jadi tak? Mad arid sukun. Disukun. Tak jadi. Guru. Mad asli Ustaz. Baik. Guru mak asli. Wakaf boleh jadi mak asli. Okey, sekejap ikut cari Ustaz urai ikut Ustaz, jangan ke depan dulu. Okey, Israil. Okey, dekat ila tu tak jadi Ila tu tak jadi mak asli. Kenapa? Nanti Ustaz akan bagi tahu. Okey, ila tu tak jadi mak asli, dia jadi hukum lain. Okey, kemudian lazkuru huruf Mad asli. Wow, tidak tertulis. Bagus. Kemudian ni'mati allati an'amtu alaikum tak ada. Wa aufu ada tak? Ada mak asli. Asli. Ahdi uhi bi ahdikum wa iyaya ada tak? Iya. Ya ada. Ya mak asli. Farhabun ada? Mak arif disukun. Farhabun mak arif disukun. Mak arif disukun.
Baik, terima kasih. Alhamdulillah selesai untuk ayat 40. Baik, seterusnya Ustaz akan panggil seorang untuk mencari contoh soalan. Okey, untuk cari jawapan lah. Saya pilih Puan Badriah boleh? Boleh Ustaz, ayat berapa? Puan InsyaAllah. Badriah sebab baru ni kita tanya soal tajwid kan, exam. Okey. Ada Ria dah pandai. Tak lah. Okey. Kita Amin. cuba dulu nanti kita cari orang lain pula. Ayat 39, keluarkan 3 hukum yang kita dah belajar. Silakan. Ayat 39. Betul. Wallazi. Puan Azmi tutup mic dulu. Baik, kita mula perkataan yang pertama. Wallazi. Zi adalah mad asli 2 harokat. Puan Badriah sebutkan sekali huruf apa tu? Azal. Huruf zal. Zi. Wallazi. Huruf ya tidak berbaris. Ya baris. Ya betul. Ya tak baris. Mak asli kat situ dalam perkataan wallazina. Okey, baik. Kafaru. Puan Sarifah tutup mic dulu Terima kasih Puan. Kafaru mad asli huruf waw. Baik. 2 harokat. Wa kadzabu bu mad asli huruf waw. Bi ayatina. Baik. Ya mad asli. Bi ayat. Huruf apa tu? Ya tu huruf apa? Huruf alif. Alif mad. Alif kecil Alif soghir. Ya, alif kecil. Bina itu bukan mad wajib. Baik, seterusnya la mad wajib mutasil. Huruf alif mad bertemu hamzah dalam satu kalimah laika. Baik. Ke ashabu. Jadi itu adalah alif soghir atau alif kecil itu adalah alif mad. Ha dibaca dengan 2 harakat mad asli. Dan bunar. Kalau kita waqafkan dia akan menjadi mad arid disukun, dibaca dengan 2 kalimah. Jika kita wasal, dia akan menjadi mad asli 2 harokat. Saya dah sebut salah saja tadi. Tadi dibaca 2 kalimah. Tak, saya rasa saya salah. Bukan. Jika diwakafkan oleh pembaca. Saya nak kata dia menjadi ashabun nar. Jadi dekat bunar itu adalah mad arif disukun, dibaca 2, 4 atau 6 harokat jika diwakafkan oleh pembaca. Baik. Tetapi jika diteruskan dia alif mad pada nun itu dia menjadi mad asli dibaca dengan 2 harokat. Baik. Seterusnya fiha. Jadi fi ini adalah mad asli. Lidun. Mad asli. Ha juga mad asli dibaca dengan 2 harokat. Kha adalah alif mad pada huruf kha dibaca dengan 2 harakat. Lidun menjadi mad arid disukun dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Okey, bagus. Alhamdulillah. Berikan tepukan dekat Puan Badriah. Alhamdulillah. Baik, tahniah. Ya, jawapan yang bagus, lengkap. Baik, ini salah satu contoh. Untuk kelak akan datang, kita akan carry forward hukum tajwid yang lepas. Maknanya kata, untuk minggu depan kita belajar hukum baru, kita akan tarik balik hukum tajwid yang kita dah belajar supaya hukum tajwid yang kita dah belajar pada sesi-sesi lepas tidak ditinggalkan. Jadi insyaAllah dilupakan. Baik, kalau ada yang nak screenshot tadi, tak sempat screenshot, boleh ambil formula Ustaz bagi Mak wajib mutasil ada 3. Alif wawiyah berombak, bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Kemudian ada yang tanya tadi, Ustaz boleh bagi tahu balik tak formula ma'adil disukun. Siapa ingat formula ma'adil disukun Ustaz kongsi sebelum ni? Ada ingat tak? Formula ma'adil disukun ada 3 juga. Pertama apa dia? Alif, waw, ya. Ya, berombak. Ma'adil disukun. Tidak berbalik Ustaz. Tidak berbaris. Berbaris.
tidak berbaris. Kemudian yang kedua apa dia? Diapit dengan dua huruf berbaris. Berbaris. Betul. Diapit Dua huruf yang dua huruf Berbaris. berbaris. Yang ketiga, Ujung kalimah. Hujung ayat. bacaan. Ujung ayat. di ujung ayat Atau Atau diwakafkan bacaan. diwakafkan bacaan. Ini Bacaan tiga formula ma'adid disukun. dia ada dua makna. Boleh kan tak Ustaz? Boleh silakan. Okay, yang baca tadi kan Khalidun, yang ujung tu kan ma'arif li sukun. Tapi waw sukun bila dia bertemu dengan nun, bila kita nak jadikan dia ma'arif li sukun, bukan ke nun tu dimatikan, dimatikan lah, sebab tu dia jadi ma'arif li sukun. Betul? Betul kan? Betul? Jadi bila kita baca tu Khalidun tu jadi waw sukun, menjadi ma'arif li sukun sebab nun tu dimatikan kan. Nun tu kena ditanda matikan lah sebab kita wakaf di situ. Okey, baik. Terima kasih Abang Latifah. Jawapan tu betul. Itu adalah maknanya natijah, istilahnya bila ma'arif sukun ni itu yang akan berlaku. Tapi dalam Quran kita tak nampak, betul tak? Contoh dalam kalimah Khalidun, kita tak nampak nun tu bertanda sukun, betul tak? Betul. Jadi bagi mereka yang baru nak kenal tajwid, Ustaz bawakan 3 contoh ni supaya mereka nampak, oh dia mesti diapit dengan 2 huruf yang berbaris. Ni kaedah dia. Yang puan sebut tadi adalah dah jadi. Macam mana boleh jadi ma'rif sukun? Natijahnya begitu. Contoh lain Ustaz bawa contoh, kita boleh keliru sekiranya tak datangkan 3. Kita ambil contoh surah An-Nisa. Okey, cuba tuan-puan tengok surah An-Nisa. Ayat pertama, hujung ayat pertama, Raqiba. Okey, nampak tak Raqiba? Okey, Ustaz tulis kat sini Raqiba. Okey. Raqiba. Okey, kalau kita gunakan formula ma'adil sukun ni tadi, ada tak alif waw tidak berbaris dekat Raqiba ni? Ada tak alif waw tidak berbaris? Ada kan? Ada. Alif. Tapi di situ kan dia dah jadi ma'iwat Ustaz. Sekejap Ustaz terang dulu Baik, kita nak bagi tahu dekat kawan-kawan yang belum faham sangat. Okey, Raqiba ni memang takkan jadi ma'rif sukun. Cuma kita nak bagi tahu cukup tak syarat. Okey, pertama alif wawiyah tidak berbaris, ada. Kemudian diapit 2 huruf berbaris, kita tengok macam tak ada. Kemudian di hujung ayat. So kat sini hujung ayat. Sekarang ni syarat kedua ni tak ada, diapit 2 huruf. Makna kata Raqiba ni kenapa tak jadi ma'rif sukun sebab dia tidak diapit dengan 2 huruf berbaris. Hanya sebelumnya saja ada huruf ba. Selepasnya tak ada huruf. Sebab tu tak jadi ma'rif disukun. Dapat? Okey, Ustaz nak bagi tahu sekarang ni kalau tak cukup syarat untuk nak jadi ma'rif disukun, dia takkan jadilah. Macam Raqiba ni memang tak jadi sebab walaupun dia dekat ujung ayat, walaupun dia adalah alif tidak berbaris, tetapi selepas daripada dia tak ada huruf. Selepas daripada dia tak ada huruf. Sebab itulah Ustaz bawakan formula-formula sebegini supaya kawan-kawan yang baru nak belajar tajwid, dia faham. Oh, mesti diapit dengan 2 huruf. Dapat boleh? Okey. Baik, selesai. Ada lagi nak tanya soalan yang berkaitan kita belajar hari ni? Ada berapa masa lagi? 2 Ustaz, minit. yang tadi tu kan dia ada tak ada yang berbaris dekat belakang pun tak ada, depan dia ada. Dia tak ada dia arif disukun kan, tapi kita baca 2 harakat juga kan? Ni 2 harakat. Tu. Betul. Okay, terima kasih Ustaz. Sama. Nanti insyaAllah yang bab ni kita akan belajar juga akan datang. Slow-slow lah. Cuma Ustaz nak bagi tahu kenapa tak jadi ma'rif sukun sebab tak cukup syarat. Gitu. Okey. Dia kan akan cukup. Okey, last satu soalan lagi untuk kita tutup kelas hari ni.
Ustaz, Saya? soalan lain. Silakan Puan. Sempat ke Ustaz nak ajar tajwid semua ni? Kan Ustaz nak pergi ke luar negara. Okey, terima kasih Puan Badriah. InsyaAllah sempat je. Cuma mungkin kita berehat. Ustaz pergi luar negara bukan terus pergi sana, duduk sana, tak. Ustaz hanya jadi imam jemputan untuk bulan Ramadan je. Dia kata nanti balik habis bulan Ramadan tu balik kita sambunglah kelas tajwid. Boleh Oh, okey baik. Kalau tidak susah hati rasanya. Tak ada. Ustaz tak ada duduk sana terus. Okey, baik Ustaz. Terima kasih. Baik, sama. Okey, Allah. Tahniah Ustaz. Tahniah. Terima kasih banyak. Doakan semoga dipermudahkan. Okey, baik. Kita kembali kepada Puan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair pada Ustaz Azamuddin atas perkongsian ilmu ini berkenaan hukum tajwidnya. Dan terima kasih, semoga kita memperolehi manfaatnya. Dan Ustaz kita sambung insya-Allah pada minggu depan dengan tangguhkan dulu majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih tuan-puan semua. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Sama insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih.